Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 11 April 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, rakyat di negara ini perlu bersedia untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19 bagi satu tempoh masa yang agak lebih lama. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas pada Jumaat memberitahu situasi itu mungkin berlarutan untuk tempoh beberapa bulan sebelum dapat memastikan penularan wabak COVID-19 diatasi 100%. Selagi virus ini masih ada, amalan penjarakan sosial mesti diteruskan. Kita mesti sentiasa menjaga kebersihan diri. Elakkan daripada mengadakan sebarang bentuk perhimpunan. Hindari tempat-tempat yang sesak. Bulan Ramadan yang akan menjelang tiba tidak lama lagi. Kita tidak boleh ke bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka puasa seperti sedia kala. Kita tidak boleh ke masjid untuk bertarawih. Jadi kita bertarawihlah di rumah bersama keluarga saja. Seterusnya mengenai kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada Jumaat. 15 lagi kes baharu positif COVID-19 direkodkan, menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak sebanyak 327 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Daripada 15 kes tersebut, 14 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan 1 kes di Hospital Bintulu. Sementara itu, sebanyak 254 kes baharu person under investigation dilaporkan menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 2,259 kes. Dalam kenyataan sama, terdapat penambahan seramai 207 rakyat Sarawak yang baru tiba dari luar negara, Semenanjung, Sabah dan Labuan, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 575 orang ditempatkan di pusat kuarantin bahagian Kuching, Bintulu, Miri dan Limbang sebagai person under surveillance. Berikut merupakan jumlah PUS dan pusat kuarantin yang ditetapkan. Manakala keadaan keselamatan di Sarawak berada di dalam keadaan yang terkawal dengan 97.5% kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seterusnya, padah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Turut dimaklumkan, seramai 14 orang telah ditangkap dan 33 orang lagi telah dituduh di mahkamah akibat melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sehingga 9 April 2020, jumlah tangkapan harian mengikut daerah ialah Betong 7 orang, Limbang 4 orang, Miri, Sibu dan Kanawit masing-masing mencatat 1 orang. Manakala seramai 11 orang telah dituduh di Kuching, Sibu 8 orang, Bintulu 5 orang, Kota Samarahan 4 orang, Miri 2 orang, Padawan, Serian dan Lubuk Antu masing-masing 1 orang. Beralih ke laporan operasi Nyah Cemar. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kini sedang melaksanakan operasi Nyah Cemar di tempat awam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan medianya pada Jumaat berkata, operasi Nyah Cemar membabitkan seramai 2,122 petugas terdiri daripada 681 orang dari pihak berkuasa tempatan, 834 orang dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia 240 orang, Angkatan Pertahanan Awam 134 orang, Rela 94 orang, Polis Diraja Malaysia 73 orang, pejabat daerah 35 orang dan lain-lain agensi 31 orang dilakukan di kawasan zon merah dan zon jingga. Selanjutnya, laporan mengenai keprihatinan masyarakat sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Penduduk di kawasan bandar daerah Meradong tidak ketinggalan menerima bantuan makanan Sarawakku sayang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing telah mengagihkan bantuan bekalan makanan melibatkan 750 penerima pada Jumaat. Kapitan dari Taman Bintang, Johnny Wong ketika ditemu bual oleh wartawan Buletin UKAS menyuarakan penghargaan atas usaha berterusan Datuk Ding dalam membantu semua lapisan rakyat di Dun Meradong.
今天是非常感谢我们的 YB 陈冠勋分发那个2次给我们这个达玛名单，所以我代表国民感谢 YB 啦。Manakala bagi pemancar Yi Hising, Datuk Ding telah menunjukkan komitmen yang tinggi membantu rakyat tanpa mengira kaum. Saya pemancar Yi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Adung Eng Polisi Meradong, YB Dr. Tim Wong Hing kerana memberi bantuan kepada penduduk Cina di daerah Meradong semasa COVID-19 dan PKP. Seterusnya mengenai inisiatif Kerajaan Sarawak. Arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sejak pada 18 Mac lepas telah memberi kesan kepada pendapatan pekebun dan petani disebabkan kekurangan permintaan hingga menyebabkan lambakan hasil pertanian yang tidak dapat dijual. Dalam usaha mengatasi masalah ini, Kerajaan Sarawak telah mengambil inisiatif dengan membeli kesemua hasil jualan pekebun dan petani di sekitar Miri yang dijual secara borong. Tinjauan wartawan Buletin UKAS di Pusat Pengumpulan dan Penghantaran Pejabat Pertanian Daerah Miri petang semalam mendapati ramai pekebun sekitar Miri telah menghantar hasil tani ke pusat pengumpulan ini untuk dijual secara borong. Antara hasil tani yang dihantar ke pusat pengumpulan ini ialah seperti cili, nanas, limau manis, rock melon, kacang panjang, kangkung, sawi, peria, pisang, honeydew, tembikai, buah salak dan timun serta semua jenis sayuran berdaun. Menurut Alec Ding, pegawai yang bertanggungjawab untuk menyalas pembelian ini memaklumkan bahawa rata-rata petani berpuas hati dengan usaha Kerajaan Sarawak membantu nasib golongan petani yang terjejas pada waktu sukar ini. Hari pembelian adalah pada setiap Selasa dan Khamis. Bagi orang ramai yang mempunyai pertanyaan, boleh menghubungi Pusat Pengumpulan Penghantaran Pejabat Pertanian Daerah Miri di nombor 085 432 969. Laporan selanjutnya, Pustaka Negeri Sarawak dan Miles Miniatures bekerjasama menghasilkan face shield yang disumbangkan kepada anggota polis di Balai Polis Bintawak. Menurut kenyataan media Pustaka Negeri Sarawak pada Jumaat, ianya sebagai penghargaan kepada barisan hadapan yang berkhidmat dan memastikan masyarakat sentiasa berada dalam keadaan selamat. Face shield tersebut dibuat menggunakan 3 unit mesin 3D sumbangan Kedutaan Amerika Syarikat. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan pengkongsian video mengenai COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dan kru penerbitan. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.